Selasa malam Rabu minggu yang kedua. Dan malam ni agak suram tuan-tuan sekalian, barangkali kerana kejutan kes COVID-19 yang kita tengok berita hari ni. Kota Stark saja ada 22 kes tuan-tuan sekalian. Saya tadi ni telefon jugalah pihak masjid, kod-kod malam tak ada. Kod-kod tak ada. Boleh kita lipat balik. Tapi masjid kata tak ada apa arahan setakat ni, maka kita teruskan. Cuma teringat saya malam ni bila nampak mungkin ramai yang tak sempat hadir malam ni, teringat dengan sekolah anak-anak kita jugalah. Anak-anak kita kalau tak pergi sekolah tu, cikgu kata lagi bagus. Pasal apa? Nampak dia tak apa nak reda lagi. Cikgu kata lagu tu, kalau tak pergi tu kadang-kadang lagi bagus. Maka kalau di sekolah anak-anak tuan-tuan tak pergi ke sekolah, lagi bagus pada setengah-setengah masa dan tempat. Maka masjid pun pak kata tak pergi pun lagi bagus juga. Barangkalinya tuan-tuan, takut juga mati ni. Sebab mati tuan sekali saja. Kalau mati boleh hidup pula, kita tak kisah sangat, no. Takdir kata mati boleh minta pula hidup sekali lagi. Tuan-tuan, tak apalah main datang apa pun, corona ke apakah, kita tak kisah. Tapi pasal mati tu sekali, yang tu pakai duk mengelak tu, itu sebahagian daripada ikhtiar usaha yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita untuk mengelak daripada bahaya. Tuan-tuan, kalaulah bulan sudah kita dah bincang 2-3 fatwa yang bersangkut dengan COVID ataupun dengan PKP yang difatwakan oleh Jabatan Mufti, yang diperkenankan oleh Sultan Negeri, yang tuan-tuan pun sudah pun sedia mentaati dan tuan-tuan pun sedia telah fahami. Maka malam ni saya rasa kita gohek lah, kita baca kitab kita lah. Baik, Muslimat, tang mana tanda kita? Muka surat 46. 46. Waktu apa? Yang keempat. Yang kelima. Baik tuan-tuan dan sekalian, ada sebelum kita nak baca kitab ni, suka saya nak berkongsi satu perbahasan dalam ilmu usul fiqh, dan juga ada kaitan dengan ilmu al-kalam, bersangkut dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Sifat ilmu Allah, tuan-tuan duk mengaji dalam tauhid bahawasanya Allah Ta'ala wajib bersifat dengan ilmu. Ilmu tu makna apa? Mengetahui. Maha mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala dengan sifat ilmunya. Baik, itu faham dah. Cuma saya nak share malam ni satu maklumat dengan tanya, dengan cara saya bertanya tuan-tuan semua. Saya nak tanya ni, iaitu soalannya, hukum ataupun apakah segala hukum hakam syarak, wajibnya, sunatnya, haramnya, makruhnya, harusnya, adakah semua hukum-hukum syarak itu telah pun wujud dan sabit sebelum Allah cipta makhluk lagi? Ini soalan tuan-tuan sekalian. Wajib sembahyang 5 waktu, wajib puasa Ramadan, hukum syarak tu. Wajib tunai haji bagi yang berkemampuan, dan seumpamanya. Haram zina, haram judi, haram tuan-tuan, orang kata apa ni, syirik dan sebagainya.
Soalan saya, segala hukum syarak itu sebelum Allah cipta makhluk ni, hukum tu telah sedia ada ataupun lagu mana? Tuan jawab, telah sedia ada. Maknanya apa? Hak kata hukum wajib sembahyang 5 waktu ni, yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad ni, sebelum Allah cipta makhluk ni lagi, hukum sembahyang 5 waktu tu telah pun ada pada ilmu Allah Ta'ala. Maknanya apa? Allah Ta'ala sejak azali, pada ilmu Allah yang maha mengetahui, Allah telah sedia maklum bahawa sembahyang 5 waktu itu wajib untuk umat Nabi Muhammad sekalipun masa tu Allah tak cipta apa-apa lagi. Ini satu ilmu yang kita kena ambil segi akidah. Pasal apa saya kata lagu tu? Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu kepahaman yang sikit silap tentang sifat ilmu Allah ni. Silapnya dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tahu setelah benda itu ada. Tuan-tuan boleh terima ke ayat lagu tu? Awak Ustaz, mereka kata Allah Ta'ala tahu sesuatu setelah dia ada dulu. Contoh macam malam ni saya mai ke masjid tuan-tuan. Bila saya mai masuk masjid, duduk atas kursi ni, benar tu hak saya mai tu. Nah, kejadian saya mai di sini ni baru jadi tak sah ni, masa itulah baru Allah tahu kata saya mai malam ni. Tuan-tuan bila saya habaq lagu tu, tuan-tuan berasa pelik tak? Berasa pelik tak? Pelik tak mana agak-agak? Nombor satu nampak macam komen ilmu Tuhan. Komen? Awak? Jadi dah baru tahu. Bila kita tuan-tuan faham ilmu Allah ni, ilmu yang ta'alluqnya passion, tugasannya inkishaf. Makna inkishaf open. Makna open ialah apa? Terbuka. Makna terbuka tak ada rahsia. Makna tak ada rahsia, tak ada satu pun yang tersembunyi. Baik yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, semua Allah tahu. Bila kita habaq lagu tu, orang kata padan Allah Maha mengetahui. Sesuai. Hak duk kata Allah baru tahu bila benda tu baru berlaku, Mu'tazilah. Dan sebahagian tuan-tuan daripada mazhab Syiah tolak. Faham macam apa tu, nampak ilmu Allah tuan-tuan jadi cacat, jadi komen dan sebagainya. Maka dengan kepahaman tadi, dengan pegangan tadi, tuan-tuan mesti kata segala hukum syarak yang ada untuk umat Nabi Muhammad, hak wajibnya, yang sunatnya, haramnya, makruhnya dan sunnahnya, telah pun wujud hukum itu pada ilmu Allah sebelum Allah cipta apa-apa lagi. Oh, Allah tahu belakang-belakang. Tuan-tuan pun nampak ada sikit terkejut, terpegun dengan sifat ilmu Allah yang maha mengetahui. Titik situ timbul soalan yang kedua. Tuan-tuan dengar bagi eloklah. Saya tak ulang dah soalan ni selepas ini. Di zaman ahli fatrah, tuan-tuan, ada satu istilah namanya ahli fatrah. Saya dah ulas panjang dulu-dulu ni.
Ahli fatrah, ahli maknanya orang fatrah, maknanya tempoh masa. Ahli fatrah maknanya orang yang duduk dalam tempoh masa yang tidak ada Rasul bagi mereka. Ahli fatrah ni geng manusia yang duduk di zaman tak ada Rasul. Masa tu, masa mana? Masa mereka ni duduk zaman tu, di tempat mereka tu, tak ada Rasul Allah hantar pergi kat mereka. Maka kehidupan mereka ada hukum syarak ke tak? Hukum syarak ni kena dekat orang. Hukum syarak tuan dia ikat dengan orang. Tapi hukum syarak tu nak timbul wajib ke sunat ke apa-apa ke, dot. Dia mesti datang daripada wahyu. Setuju tak? Setuju tak? Maknanya kalau wahyu tak mai, Allah Ta'ala tak hantar mai wahyu, Allah tak utus Rasul, kita pun tak tahu kita wajib sembahyang apa semua ni. Setuju? Setuju lah. Sebab tu namanya hukum syarak. Hukum syarak, hukum yang sabit dengan dalil syarak. Dalil syarak ialah wahyu yang diturun dalam dua rupa, Al-Quran dan hadis. Titik situ. Tiba-tiba ahlu fatrah, geng-geng yang duduk di satu tempat, di satu masa yang tak ada Rasul. Maknanya apa? Tak ada orang mai habaq wahyu kat mereka. Allah tak hantar Rasul pi kat mereka. Jadi mereka tak tahu wahyu. Maka kumpulan ahli fatrah ni, mereka ni terikat dengan hukum hakam syarak ke tak? Wajibnya, sunatnya, harusnya dan sebagainya. Puak-puak ahli fatrah ni terikat dengan hukum tadi. Jawapannya no. Tidak terikat. Pasal apa? Kerana siapa nak habaqkan mereka hukum syarak tu? Pasal Allah tak hantar Rasul pi kat mereka. Baik. Dengan cerita saya ni, tuan-tuan boleh faham satu benda lagi. Iaitu, adakah hukum syarak sabit atas kumpulan ahli fatrah tadi? Jawapannya tidak. Hukum ada tak untuk mereka? Hukum ada tak? Nak jawab payah. Contoh, saya tanya, apakah hukum payah tuan, ditelur malam-malam. Apakah hukum ahli fatrah ni makan babi? Haram ke tak? Muslimat jawab sat. Sebab apa tak haram? Tak haram tu hukum tak? Tak haram makna apa? Makna apa? Halal. Halal itu hukum tak? Tak sah kata tak ada hukum sebab Rasul tak ada, tu biar bang kata tak haram pula dah. Bila tak haram maknanya halal. Dia sebut halal maknanya hukum. Tuan-tuan panjang cerita tahu. Nak jawab payah. Perhati balik. Baik, segala hukum makan, minum, pakaian zaman ahli fatrah ni. Hukum depa, hukum syarak terikat dengan depa tak? Jawabnya tidak. Allah Ta'ala kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami, kata Allah, tidak menyiksa, tidak memasukkan manusia dalam neraka hinggalah kami hantar pi kat mereka Rasul kami, kata Allah. Maknanya kalau Allah tak hantar Rasul, puak yang duk zaman itu, di tempat itu, mereka tak ada hukum untuk mereka. Yang wajib mereka ikut, yang haram mereka kena tinggal. Pasal otak manusia tak reti fikir halal haram ni.
melainkan wahyu. Baik, kalaulah tak ada hukum, orangnya, ustaz, apa hukum makan babi zaman ahli fatrah? Tuan-tuan jawab apa? Nak jawab halal, dah hukum pula. Nak jawab tak haram, hukum juga. Tuan-tuan, maka ahli sunnah wal jamaah, kata al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala, kalau orang tanya kita, apakah hukum amalan ahli fatrah yang duk zaman tak Nabi? Jawabnya hul. Postpone. KIV. Keep in view katanya. Mana apa? Saya surrender. Nak kata haram tak berani, nak kata halal tak berani. Habis itu, tak tahu. Jawapan terbaik ialah tidak tahu hukum, bukan tak ada hukum. Hukum ada, tapi tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab Rasul tak mahabak. Maka terbaik kata Imam Badawi, jawabnya, saya tidak tahu hukum. Bukan tak ada hukum. Hukum ada, tapi kita tak tahu. Pasal apa? Tak ada orang bagi tahu. Pasal apa? Allah tak hantar Rasul mahabak bagi tahu. Ini jawapan cukup clear. Cukup clear jawapan tu. Baik, bila dia kata hukum zaman ahli fatrah ni, jawapan terbaiklah kami tak berani berhukum sebab kami tak tahu hukum. Nah, abang kata apa? Hukum telah ada pada ilmu Allah, tapi kita tak tahu sebab Allah tak hantar Rasul habaq main bagi tahu. Hukum ada, tapi kita tak tahu. Faham lagi tak? Tak sama dengan orang jawab lagu ni. Kita buat soalan balik. Tuan, nak tanya ni, ahli fatrah, mereka ni ada hukum syarak ke tak? Tak ada. Kita jawab, tak ada hukum. Kurang tepat. Hang berani kata, tak ada hukum? Sebab Rasul tak ada. Hang pergi kata tak ada hukum, hukum dah lah tu. Pihak kata tak ada hukum, hukum dah lah tu. Menghukum bahawa hukum tidak ada. Pandai hang no, dia kata. Pandai dia kata hukum tak ada. Siapa pihak hang kata hukum tak ada? Dah Rasul tak ada, ke hukum tak ada? Tuan-tuan, nampak sedikit canggung. Yang terbaik jawapannya, untuk zaman ahli fatrah ni, hukum kami tak tahu. Bukan hukum tak ada. Maknanya telah ada hukum di sisi Allah, pada ilmu Allah, cuma tak ada orang mahabak, maka kita jawapannya tak tahu hukum. Itu yang terbaik. Tuan-tuan, itu perbahasannya. Baik. Kemudian turun Nabi kita Muhammad, umur 40, lantik sebagai Rasul. Baca 23 tahun Quran dan Sunnah, tuan. Maka banyak hukum syarak yang kita telah pun ketahui setelah diberitahu oleh Nabi. Tuan-tuan, titik situ. Baik, itu sedikit perkongsian. Terus tajuk kita, muka surat 46, idaman peluncut, juzuk pertama. Sebelum nak tambah, nak sambung tajuk kita, ada nak tanya apakah? Kau nak minta apa nama penjelasan yang tadi tu, kok lah. Tak ada, no? Baik. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, yang kelima, subuhun, titik, 2 rakaat, titik, waktunya mulai dari terbit fajar yang kedua, berkekalan hingga terbit matahari. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada pertamanya waktu fadilah, keduanya waktu ikhtiar, waktu pilihan, ketiganya waktu makruh, dan keempatnya waktu haram. Dan tidak ada untuk subuh namanya waktu uzur. Tidak ada, kerana subuh tak ada jamak dengan mana-mana waktu yang lain. Dia single mingle, dia tak ada jamak. Walaupun tuan musafir 1000 km pun subuh tak ada jamak. Maka sebab itu subuh tak ada waktu uzur.
Waktu ada uzur, waktu uzur tidak ada untuk subuh. Baik, tuan-tuan ulang balik tu. Yang kelima daripada 5 waktu sembahyang fardu. Namanya ialah as-subhu. Waktu subuh. Subuh ni tuan-tuan terjemahnya pagi. Ada orang panggil sabah. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Tuan-tuan belajar Arab tu ke? Bahasa komunikasi sekolah. Tu kita jumpa. Sabah al-khair, sabah al-nur. Ustaz kata kau jumpa orang pagi-pagi baca sebut kata sabah al-khair. Kau tu pula dengar jawab sabah al-nur. Tuan-tuan, kita dengar Ustaz Abad kalau jumpa orang pagi-pagi. Tuan-tuan, kemudian kita terlupa hak pagi tu, jumpa petang pun kata juga sabah al-khair. Terkejut kawan tu. Oh, di petang ni. Petang pun sabah al-khair juga pening tuan-tuan. Dilupa. Tapi tak apa, Abang kata sabah as-subhu itu jadi mainan lidah kita. Tiap-tiap hari tuan, mesti kita sebut subuh ni. Betul tak? Betul tak? Saya kata, siapa tak pernah niat di hatinya subuh, sehari sekali, confirm dia telah berdosa dengan Allah Ta'ala. Kenyataan saya ni, tuan-tuan terkejut tak? Tuan, terkejut tak? Kalau siapa tak pernah terlintas di hatinya, tak pernah niat di hatinya subuh, maknanya dia telah berdosa pada hari itu. Tuan-tuan belakang setuju tak sahabat ni? Muslimat setuju tak? Sengap semua. Jawapannya betul lah. Pasal apa? Tuan-tuan kalau nak bayang subuh, tuan-tuan nak bayang fardu subuh, tuan-tuan mesti niat tak? Niat tak? Niat sembahyang tu rukun. Bila nak sembahyang kena niat. Niat pula ikut waktu. Subuh, niat subuh lah. Maka oleh kerana subuh itu sembahyang fardu, nak main subuh mesti kena niat. Dan subuh kena niat subuh saja. Aku yang subuh, tuan-tuan, maka itu baru sah niatnya, maka baru sah sembahyang subuhnya. Maknanya siapa tak lintas di hatinya sehari sekali kalimah subuh, maknanya dah berdosa. Pasal apa? Dia tak sembahyang subuh. Boleh ikut pikir pilih lagu tu no? Tak ada kerja PKP ni, pikir minta apa sekalian. Tak fikir tak apa, tapi nak mengisi masa PKP ni. Baik. Subuh tuan-tuan, dia merujuk kepada masa. Dan soalan saya, subuh ni siang ataupun malam? Jawapan paling selamat pagi. Soalan saya, subuh ni malam ke siang? Saya dengar ada yang kata siang. Subuh bukan cerah lagi, betul tak? Masa orang bang subuh tuan-tuan, tuan-tuan try keluar rumah ni gelap sing je. Nenek motor pun kena buka lampu. Abang kata gelap lagi subuh tu. Bila gelap, sinonim ialah malam. Malam gelap gelita. Tiba-tiba subuh masih gelap gelita lagi. Soalan saya, subuh tu siangkah ataupun malamkah? Pasal apa gelap? Jawapan betulnya siang. Ustaz, siang start dengan subuh? Jawapannya ya. Nak beri clear lagi, betulkah subuh tu telah pun siang? Tuan-tuan tengok balik takrif puasa siang Ramadan. Takrif puasa Ramadan ialah menahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Start pada subuh hinggalah pada waktu maghrib, atau dengan bahasa yang start pada waktu awal pagi, waktu siang awal hari hinggalah waktu akhir hari. Maknanya subuh itu telah pun dikira waktu siang, tapi siang yang belum cerah.
untuk bagi clear benar ni, saya tanya balik semua yang ada, maghrib dia siang ke malam? Pasal patutnya masa terjun matahari tu nampak dia cerah-cerah lagi setahun. Mengingat puyuh pun sentak kan nampak boleh lagi lah. Jadi bila maghrib baru masuk nampak do cerah-cerah, nampak bayang-bayang lagi lah, taklah gelap sin sangat, maka siang ke malam maghrib ni? Jawapannya telah pun malam. Nak faham dia juga, tengok tarikh puasa tadi hingga waktu maghrib. Setakat siang saja puasa. Titik situ. Baik. Subuh ialah masa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh bila ia bernafas. Ini antara teka-teki yang pernah Abu Yazid Al-Bustami tanya dulu. Siapa boleh jawab mai? Waktu manakah yang bernyawa? Waktu apakah yang bernyawa? Pening tuan-tuan. Ustaz, waktu ni bukan makhluk yang hidup, nyawa lagu mana? Kawan baca Quran pun bulan puasa aja. Tak sampai tengah ayat tadi tuan. Dia terkejut. Orang tanya, apakah waktu yang boleh bernyawa? Dia pun fikir, "Hoi, waktu ni masa. Masa ni ikut pergerakan matahari. Kok mana dia menyawa? Dia bukan manusia. Dia bukan benda hidup, tuan-tuan." Dia buat terkejut. Sebenarnya dalam Quran diistiarahkan sifat nyawa kepada waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh bila dia bernafas. Itu antara teka-teki lah tuan yang diambil daripada Al-Quran maklumat tu. Baik. Dan subuh ini antara dua waktu yang Nabi sebut waktu yang cukup tuan-tuan. Nah, orang kata perlu diambil berat untuk kita solat, khasnya untuk berjamaah. Nabi kata siapa-siapa yang boleh sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah malam tu dia qiyam mulai sepanjang malam. Siapa-siapa yang sembahyang isyak berjamaah di masjid, maka dia seperti qiyam mulai separuh malam. Betul? Pasal apa ustaz? Pasal nak tunggu subuh jemaah tuan lebih susah daripada waktu isyak. Betul lah. Tapi Quran sebut antara waktu yang paling sukar kita nak jaga waktu asar. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu wahai orang yang beriman, jagalah sembahyang-sembahyang kamu, was salatil wusta, dan sembahyang yang tengah. Allah nak suruh kita jaga main lima waktu. Allah kata jagalah sembahyang dan sembahyang yang wusta, tengah. Oi, main tengah mana pula? Ialah asar. Wahai lekar betul-betul, Zuhur nombor 1, asar nombor 2, Maghrib nombor 3, Isyak 4, Subuh 5, Maghrib duduk tengah-tengah. Tapi bila Quran sebut wassalatil wusta, mayang tengah, merujuk kepada waktu asar. Ustaz, pasal apa Allah hidup perasin nak suruh jaga mayang dan asar? Piasin asar pula. Nahabak kata payah oi waktu asar ni. Tuan-tuan, memang tuan-tuan, payah asar, rupanya subuh lagi payah. Baik, tak apa. Titik situ. Baik. Dan subuh ni tuan-tuan, solatnya hanya 2 rakaat sahaja. Tidak ada rakaat yang ketiga, tak ada 1 rakaat. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang orang tu main subuh 3 rakaat sebab terlupa. Tu tajuk lain. Pak Long, bid'ah ni.
Siapa hang kata bidah kemudian subuh? Dah paling buat 3 rakaat. Subuh 2 saja. Lah, tu kah aku ikut 2 ya. Lupa tu. Tulah orang sebut subhanallah, subhanallah tak ingat, tak dengar. Nah, itu aku mana tahu. Nah, aku ingat baru 2. Tuan-tuan, kadang-kadang 3 sebab terlupa tak apa. Tapi kalau yang 1 rakaat 2 bahasa cukup ni berat. Allahu akbar. Amin. Baca surah Allahu akbar. Sami Allah min hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Rakaat pertama, kalau turun sujud 2 kali, duduk tahiyat akhir. Tuan-tuan, kalau dia ni baru 1 rakaat, duk berasa 2 dah, ini kira teruk. Nah, 1 rakaat pun terlupa dah, berat. Hak 1 duk berasa 2, teruk. Tapi kalau 3 rakaat, duk berasa 4, tu tahan kira lah. Benda banyak rakaat. Tiba-tiba 3 ke 4, 3 ke 4, tahan kira. Ini subuh 2 ya. Rakaat pertama tu berasa 2 dah. Teruk. Tuan. Tapi mana tahu nak lupa sungguh tu, nah, itu terpulang. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang, bini kata tu. Abang mayang apa ni? Awak 1 rakaat. Witir. Macam lelaki tak mau kalah juga. Witir abang subuh dah. Qada boleh Nah, abang kata, Allah aku lupa. Dia tak boleh abang. Dia takut nampak komen. Pasal apa nampak komen? Tu pun nak menikah 2. Subuh pun lupa rakaat. Hak 2 kata 1. Hak 1 kata 2. Jadi dia kata, dah saya buat witir tadi tu. Bini pun yang abang ngaji kitab mana witir buat tu subuh ni. Baik, tuan-tuan, maksud saya tu subuh hanya 2 rakaat. Tidak 3, tidak 1. Lupa kata 3, itu dimaafkan. Dan saya yakin selama kita duduk sembahyang, pengalaman kita bertahun-tahun ni, jarang kita syak rakaat pada waktu subuh. Betul tak? Tentu setuju dengan saya tak? Setakat duduk sembahyang puluh-puluh tahun ni, kita jarang syak rakaat pada waktu subuh. Sebab dia 2 ya. Tapi yang banyak berlaku hak 4 rakaat. Betul tak? Duk tahiyat akhir dah, baru 3 apa? Tuan-tuan. 2 rakaat 3, 4 dah apa? Tak apalah, tahan kira sebab banyak rakaat. Tuan-tuan. Kita melawak pinggan dia apa? Siapa-siapa yang sembahyang hak 4 rakaat tak biasa lupa rakaat, hak tu boleh menikah 4. Melawak dengan mereka, tuan-tuan. Pasal apa? Dia memang tak lupa. Dia ingat giliran. Kalau saya 3 ke 4? Tuan-tuan, tambah pula 5. 3 ke 4? Tuan-tuan, 3 4 lah kot, baru 3. Hal lagu tu jangan. Takut dia lupa giliran. Tak adil pula. Tu dia bawa melawak jalan, tuan. Melawak sahaja. Baik, subuh, tuan-tuan. Waktu pagi. Hanya 2 rakaat. Dan antara waktu-waktu yang tidak ada qasar ialah waktu subuh. Sajalah abang pi depa duk cerita duk buat melawak lah dulu ni. Biar tok guru ajak buat qasar sembahyang. Qasar dengan jamak tu. Jamak himpun 2 buat sekali. Qasar maknanya peringkah 4 tinggal 2. Jadi dia faham qasar ni tinggal, maknanya buat sembahyang tu separuh daripada yang asal. Itu yang kita konsepnya. Tapi tuan-tuan, dia hendah borong. Dia semua separuh belakang. Bila musafir. Hampat 2. Hak 2 tinggal 1. Hambayang apa? Subuh. Pasal 1 rakaat. Aku ni musafir. Awalnya qasarkan boleh musafir. Orang musafir boleh qasarkan, tuan-tuan. Ini dia panggil, tuan-tuan, jahil agama.
Kalau mu faham kata qasar ni semua separuh belakang 4 tinggal 2 satu, nak tanya mu, maghrib tinggal berkat. Mu kira masa, nah. Dah kata separuh. Subuh pun separuh juga qasar. Nak tanya mu, maghrib berapa rakaat? Dia kata maghrib 1,5. Baik, 1,5 nak buat lagu nak? Rakaat sekerat, sujud sekali. Panjang cerita tuan. Mengarut. Jadi subuh tidak ada qasar. Subuh tidak ada jamak. Selesai. Dan 2 rakaat itu ikut setengah pendapat ulama dia merupakan asal salat. Kerana Nabi kata as-salatu masna. Sembahyang tu 2. Bersebut 2. Kebanyakan sembahyang sunat 2 rakaat. Tambah tarawih mesti bab 2, tak boleh kapur bab 4, 2 sahaja. Tak boleh kapur 4 satu salam, tak boleh tarawih, 2 sahaja. Dan fardu 5 waktu pun ada satu yang 2 rakaat namanya subuh. Duk tengok majoriti sembahyang ni hak sunat dan fardu kebanyakannya 2 rakaat. Maka ulama kata, setengah kata, nah asal sembahyang 2 rakaat. Bila subuh tu hanya 2 rakaat, depa kata subuh itu adalah datang dalam rupa asalnya 2 rakaat. Isyak tambah 2 jadi 4. Maghrib tambah 1 jadi 3. Ini setengah pendapat ulama. Cerdik tu ada fikir hukum hakam ni. Fikir untuk ilmu. Baik, terus. InsyaAllah kah? InsyaAllah. Bosan lama apa-apa. InsyaAllah. Dah lagi. Baik. Waktunya yakni waktu maghrib bila start bila habis. Mulai dari terbit fajar yang kedua berkekalan hingga terbit matahari. Sepanjang waktu subuh ini dibahagi kepada 4 waktu yang dipanggil 4 kategori waktu subuh. Yang kita akan baca sekali lagi. Ambil balik. Tentuan waktu subuh itu masuk dengan terbitnya fajar sadiqah. Fajar sadiq ialah fajar yang menyingsing secara melentang. Di sebelah pagi setelahnya tuan-tuan, nah datang fajar yang pertama. Fajar pertama kita panggil fajar kazib. Fajar maknanya tuan-tuan cahaya yang menyingsing. Kazib maknanya tipu. Fajar kazib inilah tuan-tuan fajar yang terbit mula-mula. Dan dia terbit caranya menegak. Menegak lagu tu. Dia bukan melentang. Fajar kazib yang terbit mula-mula, terbit dia menegak lagu tu. Dan dia ni akan hilang balik. Langit gelap semula. Dia belum siang lagi. Kita duk kata siang dah, rupanya tak lagi. Sebab dia loop balik sekali lagi. Langit tu gelap balik. Rupanya malam lagi. Tak subuh lagi. Hak fajar mula-mula terbit tu dia panggil fajar kazib. Kazib noh. Maknanya dusta. Maknanya apa? Belum siang. Loop dia hilang 10 minit, 5 minit ikut musim setahun dia tak sama tuan-tuan. Maka terbit pula fajar yang kedua. Pum, dia terbit lagu tu. Menegak di sebelah timur. Jangan sebelah barat tuan. Sebelah timur. Bila naik tuan-tuan nampak panjang kaki langit tu, putih lagu tu, tuan-tuan boleh kata dah, subuh masuk dah ni. Bi tanya lelaki dia, abang tahu lagu mana? Aku tahu lah, aku mengaji. Dah tahu lagu mana? Hang tengok langit tu. Nampak tu, di kaki langit nampak putih melintang. Tu panggil fajar sadiq. Maka telah masuk waktu subuh.
Dan fajar sadiq ni namanya ialah fajar, cahaya yang sadiq. Sadiq mana apa? Benar. Sadiq maknanya benar. Pasal apa fajar itu namanya fajar yang benar? Kerana cahaya yang naik itu memang lagi siang sungguh, bukan malam dah. Malam dah habis dah. Fajar itu dia naik itu mahala kecerah. Maka betullah, benarlah fajar itu sebagai telah pun siang. Faham ke no? Baik. Cuma tuan-tuan sekalian, kiraan ini ikut tentuan pergerakan matahari. Fajar sadiq pun kita cam dengan sebab pergerakan matahari. Masuk waktu subuh pun kita berpandukan pada pergerakan matahari. Waktu habis subuh pun kita berpandukan dengan pergerakan matahari. Tapi tuan, kita yang duduk zaman hari ini tahun 2020 ni. Kemarin pun saya ada kuliah di masjid belah sana tu. Lepas kuliah mereka lepas suar 2-3 gulung. Ustaz ni kalendar ni. Kalendar hak awal Muharram barulah ni lah. Nah, daripada mana ni? Jabatan Agama. Tengok dia bagi tuan, hak nota tambahan ni macam-macam lah. Nah, terima kasih lah. Baik. Saya nak beritahu apa? Kita yang duduk zaman tu waktu subuh ke, waktu apakah, nah, tak ada seorang pun pergi tengok matahari luar rumah. Habis itu, semua harap Tok Bilal bang. Tok Bilal bang kira masuk dah tu lohok. Tok Bilal bang tu, subuh tu, mereka Allahu Akbar takbir. Tuan-tuan sekalian, baca qunut apa semua, kan? Baca doa ringkas sebab COVID-19 ni, kan? Kau ni dia pun keluar kerja. Saya kata bang pula. Dia pun terkejut. Bang apa ni? Bila bang hak kedua ni subuh betul, hak ni subuh tak betul. Dan tu makna nak habaq kata kita tuan muslimin berpandukan kepada azan untuk tahu masa waktu. Tetapi lebih bijak lagi tuan, lebih cermat lagi kita nak tahu masa waktu, bukan setakat dengan azan sahaja. Sebab Tok Bilal pun kadang nak perut dia lewat juga. Kadang-kadang dia mamai tepi bang awal tuan, tengok-tengok jam orang dia mampu. 6 suku, subuh ni lewat ni tuan. Jam mampu dia tak perasan. Pergi tuan masjid, buka speaker bang darah tiga. Terkejut habis tuan-tuan untuk imam. Jaga-jaga pukul 4 pagi. Nah, pergi masjid. Oi, hang ni naik syekh ke apa? Dah subuh lah. Hang tengok tak mana 6 suku dah tengah jauh rumah saya. Tuan-tuan. Dia tuan tengok masjid, baru 4.30. Balik rumah tengok 6 suku lagi, duduk tantu juga. Oman tuan dia, nah, jadi kadang-kadang nak habaq kata yang terbaiknya kita berpandu pada kalender tadi. Tengok kalender pukul berapa, tengok jam. Bang bunyi, betul ya. Confirm yakin. Nah, tak syak lagi dah pada masuk waktu. Tak apalah. Saya nak habaq kata, saya dengan tuan hari ni ambil jalan mudah. Tak ada siapa pun tuan piduk tengok masa waktu dengan berpandukan pada pergerakan matahari. Baik waktu subuh. Tak mahu subuh lagi, lepas yang tu dia genyih mata. Genyih, gelap lagi. Genyih mata, gelap lagi. Minta, subuh ni. Dia genyih mata, gelap lagi. Tuan. Rupanya subuh dah. Jadi terbaik kita tengok waktu dengan tentuan kalender yang ada tu. Tengok jam kita sama dengan kalender, masuklah waktu sekian. Tapi kalender pun tengok juga Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Pergi tengok tu hak oleh Ustaz nanya. Tengok hak Kuala Lumpur, dia pun sembahyang masuk ni lah ni. Masuk dah tengok kalender, Allahu Akbar, habis 4 rakaat tuan sekalian, orang berubang hak Kedah ni. Dia kata Tok Bilal ni lambat no. Bila lambat apa bang, abang ikut tu hak kalender Kuala Lumpur. Nah, kena perhati jugalah. Jangan buat main no. Apatah lagi kita tuan nak makan sok tak apa ketika buka puasa. Tuan-tuan nak makan sok, dengar radio Kuala Lumpur bang subuh, tuan-tuan tak makan lah. Okeylah. Wah, Kedah tak masuk lagi. Tapi kalau time buka puasa, silap kalih siaran. Kita dengar 97.5 Kedah FM. Anak kita tak minat.
Sebab pukul 6 tu fardu ain. Ustaz Akli duk mengajak. Dia tak minat. Dia kalian tuan sinar FM ke apa ke hak Kuala Lumpur. Tiba-tiba bunyi bang. Pak, dia ingat Kedah FM. Makan orang bang ni. Nak makan pun payah hampa ni. Pak marah ke anak dia kata nak makan pun payah. Pakat berderum no. Sunat segera makan ni. Doa sambil duduk berjalan. Allah makasih untuk keaman sambil duduk berjalan. Duduk mak ramai terus tuan. Lepas mamah 2-3 biji kurma, buah tuan-tuan ayak sejuk ke apa ke, bunyi bang Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Tok Bilal dah makan lagi. Dia kata, Tok Bilal nah makan dulu nak bang pun. Dia kata lagu tu. Faham ke tak? Tiba-tiba tuan, handphone pun bunyi bang juga. Dia takut mana ni? Cek balik rupanya anak telah ubah siaran. Kedah FM kepada tuan Kuala Lumpur FM. Apa isunya? Kena qada balik puasa hari tu. Nanya. Tuan-tuan sekalian. Orang Kuala Lumpur makan sok jangan dengar radio Kedah. Orang Kuala Lumpur duduk Kuala Lumpur makan sok jangan dengar radio Kedah. Kerana seminit tuan sepinggan nasi boleh habis. Tapi nanya puasa hari tu. Sebab apa? KL dah subuh dah, Kedah tak lagi. Masuk lewat sikit. Bab buka puasa, orang Kedah dengan dengar radio Kuala Lumpur. Idea terbalik lagu tu lebih kurang tuan-tuan. Tapi bab lainnya, tuan-tuan, dengar radio apa pun tak apa. Lena tuan. Titik situ. Baik, jadi maksud saya sekarang ni tuan kita buh jam dah. Esok subuh pukul apa? Kau tak pindah habaq. Subuh esok dengan naik fajar sadiq tuan jangan habaq. Habis tu dah tengok sendirilah kelena ada tanya aku. Aku bagi mamah tu di Pusaka Darussalam tu. Nah dah plekat dinding tanya aku tengok sendirilah. Dia nak habaq tengok sendiri. Tapi dah bini tanya abang esok subuh pukul apa? Esok subuh masuk naik fajar sadiq ah. Tuan-tuan dia melawak lagu tu. Nampak kata ni malas sungguh tiap. Aku beli kelenda pelekat besar tepi pintu. Tengok sendiri tanya pukul berapa kan. Aku pergi tengok sendirilah dia kata. Tuan-tuan itu cara dah melawak laki bini. Tuan-tuan. Baik. Itu masuk waktu subuh dengan terbit fajar sadiq. Dan waktu subuh ini berpanjangan berterusan sehinggalah terbit matahari. Naik matahari tuan, nampak timur matahari saja telah habis waktu subuh. Telah habis waktu subuh. Baik. Titik situ. Yang ni pun lah ni kita buh jam. Buh jam. Ustaz, subuh kau apa? 6 suku. Habis 7.25. Ada bak lagu tu lah ni. Tuan, ada bak lagu tu. Pakai jam semata-mata. Hari ni kita kena berterima kasih banyak-banyak kepada ahli falak. Tuan-tuan kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada ahli falak. Pasal apa? Mereka bertungkuh lumuh tuan. Guna kepakaran mereka, ilmu mereka, ilmu ukak mereka, kira mereka dengan alat mereka. Tuan-tuan, buh time sembahyang ni setahun. Kerana cetak Muharram orang tuan, cetak sebelum masuk tahun lagi. Cetak tu untuk bulan Zulhijjah tahun ni. Cetak saya dah waktu sembahyang, sampai bulan 12 Hijrah tu. Kita pandai depan ni buat teka masa depan. Kita kata lagu tu. Bukan teka masa depan. Mereka guna kepakaran ilmu falak untuk letak waktu sembahyang jam sekian. Tuan-tuan, maka senang kerja kita tengok kalender, terus solat tuan-tuan tanpa tengok matahari. Ini satu kemudahan. Saya kadang-kadang nak marah juga sikit. Ada orang kata, ilmu falak ni betul ke? Hak dia kata esok 1.20 lusa 1.25 apa semua tu betul ke? Hari ni pun tak habis lagi masa. Ya, zan, sangka betul. Sangka betul
Nah, telahan masuk waktu tu. Bukan macam kita tuan, isu pukul apa sat lambung dadu. Isu 1:30. Tak mau lagu tu. Hak depa pakai alat yang berkaitan dengan tentuan ilmu bintang ni. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak ahli falak. Kerana kesungguhan kamu semua, tuan-tuan semua, kami sebagai orang awam ni yang tak reti falak ni tumpang senang nak sembahyang. Sebab apa? Nak tahu waktu, tengok jam sahaja, sambil tengok kalender yang tuan-tuan ahli falak tolong buat dekat kami. Terima kasih. Syukran. Kata lagu tu. Tuan-tuan. Baik. Titik. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada waktu fadilat, waktu pilihan, waktu makruh dan waktu haram. Dan tidak ada waktu uzur pagi waktu subuh kerana tidak ada jamak pada subuh. Tuan, itu maknanya. Saya kat sini pun panjang juga cerita dia. Waktu fadilat, awal waktu ikhtiar, sampailah tuan-tuan, sampai kita kalau semayang sempat bagi salam, sempat wirid apa semua, habis doa, baru habis subuh. Itu masih waktu pilihan, waktu yang ikhtiar. Waktu okey jugalah. Nampak macam lewat dah, tapi masih okey lagi. Hak ni kadang-kadang tuan, saya ni bukan nak kelingan kawan, tapi nak pegang atas istilah. Contoh lohok 1:30 contoh. Kawan ni tuan sembahyang pukul 2:30. Sejam dah lohok. Hang ni main lewat ni. Contoh. Percakapan itu lebih kepada tuan nak beradab. Nak rebut fadilat yang terbaik. Tapi dia kata, ni 2:30 dah hang main lewat ni. Tak boleh kata lagi. Sebab bahasa fiqah, waktu yang nombor 1 ialah waktu fadilat. Waktu terbaik ialah bila masa waktu kita pergi wudu, kita azan, kita pakai sembahyang, kita sembahyang 4 rakaat, kemudian sembahyang qabliyah ba'diyah, habis. Itu namanya waktu fadilah, waktu yang terbaik. Habis waktu tu lebih kurang 15 minit masa waktu, tuan-tuan, bermula waktu yang kedua, waktu yang grade nombor 2 namanya waktu ikhtiar. Dan waktu ikhtiar ni sampai bila? Sampai kalau kita sembahyang setiap fardu tadi, kita sempat beri salam, lepas salam kita sempat berzikir, berwid dan berdoa, lepas tu barulah habis waktu. Maknanya time tu masih namanya waktu pilihan, waktu ikhtiar. Maka orang yang sembahyang 1:30 dengan 2:30 tuan-tuan tak boleh kata main lewat. Tapi tuan-tuan boleh masukkan lewat sikit pada 1:30 boleh lah kata. Tapi waktu tu bukan waktu lewat. Saya cerita ni bukan nak ajak untuk main 2:30 dah. Nak rebut mayang hak awal lagi lah, waktu fadilat tu. Tapi maksud saya, kalau orang tu dia ada hal ataupun dia tak sempat main awal tu, dia main lepas tu, lohong pukul 2 suku, tuan-tuan tak boleh katakan dia hang ni main lewat ni. Tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Masih kategori waktu ikhtiar. Lepas waktu ikhtiar ada waktu makruh. Yang ni kurang pahala. Awak macam mana nak cam ustaz? Dia pun sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Orang mana waktu yang lain, wirid pun tak ada. Bagi salam tu orang dah bang waktu lain, wirid pun tak ada. Itu waktu makruh. Time sembahyang tu tunai tapi pahala kurang. Sebab apa? Nak lewat dah. Yang ni haram pula. Waktu haram bila dia sembahyang tak dan bagi salam dah habis waktu. Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun, rakaat ketiga bangun, rakaat keempat tuan duduk tahiyat akhir tak ada habis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bangsa. Dia panggil apa tu? Time sembahyang itu dia panggil waktu haram. Makna apa? Sembahyang sah, tunai, tapi pahala tak ada. Tuan-tuan kena pegang istilah tu, jangan mudah menghukum. Habis waktu yang awal, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan tu mana waktu tu baik juga, tapi nombor 2.
lama mana waktu pilihan Ustaz? Sampai kita beri salam, sempat wirid, sempat doa, tuan-tuan, kemudian barulah habis waktu time hang yang tadi namanya waktu ikhtiar. Baik tuan-tuan. Jadi contoh macam lala ni lah. Kita tuan dah masuk insya' dah. Sekali lagi baru kita nak berhenti. Lepas tu bang lagi. Lepas tu qabliyah lagi. Lepas tu baru fardu. 20 minit ke awal lepas masuk tu. Ustaz ni kalau lewat dak, dia panggil dak lagi. Apatah lagi Imam Syafi'i mengatakan untuk isyak bagi dia elok dilewatkan. Kerana apa? Kerana kita ni tuan biasanya maghrib ada kuliah. Kemudian dah kuliah lajak sila ustaz meja ni baling tu. Tu dah kalau main dekat tuan kuliah sekejap tak apa ni jauh ni dekat macam sat macam tak padan. Contohlah lajak sikit. Maka lajak itu tentu kalau 10 minit, 20 minit, setengah jam lepas isyak baru kita sembahyang. Tuan-tuan, tak patut kita kata mayang lewat. Tak patutlah. Pasal apa? Masih kategori gerik nombor 2. Waktu ikhtiar. Lagi pula bukan sengaja lewat, ada kelas. Ustaz, kita rebutlah buat waktu awak. Ustaz mengajak sekarang, bang isyak ustaz berhenti main dulu, lepas tu kita sambung boleh ngaji? Boleh. Tapi kena buat aku janji dulu. Kena buat aku janji. Awak, baik. Kita kuliah maghrib malam ni setakat isyak, kita berhenti sembahyang, lepas tu kita tunggu pula sambung kuliah. Tapi syarat kena buat aku ni semua. Sumpah wallahi, berani tak? Ustaz awak turun pada tu, takut lepas ni dia dekat cerah. Kuliah 15 minit, ustaz meja, bayang isyak, lepas salam, tuan-tuan, tinggal ustaz seorang. Dia kata, contoh sahaja. Tuan-tuan, maknanya jangan mudah kita piduk kata hang ni main lewat ni sejam dah waktu ni. Tak patut kata. Sebab masih waktu ikhtiar. Tuan-tuan tahu kan, kadang-kadang kan kita ni sunat main lewat kan. Bila ustaz? Bila awal waktu, bila waktu masuk kita mengantuk yang amat. Kalau takbir kompom pejam dan sembahyang. Kalau sembahyang juga kompom menyenguk dia panggil menyenguk. Maka tuan kita hilang khusyuk. Hilang fokus. Sembahyang tuan mata berayak ni, aku teriak rupanya tahan mengantuk. Allahu Akbar. Duk kelip mata tuan, akhirnya beramui yang mata. Bini berkata, alhamdulillah dia lelakiku yang saleh. Awalnya sembahyang pun teriak. Tuan, lepas salam bini pun celapak main cium tangan nak ambil berkat ni. Cium tu pasal apa? Laki ni laki yang saleh. Tahu lagu mana? Sembahyang teriak ni bukan makam orang biasa. Laki berkata bini, awak nampak pelik hari ni. Nak ambil berkat bang, oi. Awaknya tengok abang tadi sembahyang khusyuk sungguh awak sampai teriak-teriak mata. Dia kata, bukan tahu aku mengantuk, tahan mengantuk hang tahu tak? Sampai keluar air mata dia kata. Maknanya kalau mengantuk yang macam tu sunat tidur dulu. Tidur. Jaga pukul 3 sembahyang time tu. Sembahyang pukul 3 tuan untuk diri dia dalam untuk orang lain. Bagi dia hari tu kalau sembahyang awal tu mengantuk, dengan dia tidur dulu, dia bagi segak tuan, dia pergi sembahyang Allahu Akbar, pahala lebih banyak pada awal tadi. Bukan hanya tengok pada waktu sahaja, sembahyang bila, tapi tengok kualiti dia sembahyang. Lepas tidur segak, hati lebih bersedia, mata lebih bersedia, telinga lebih bersedia, anggota lebih bersedia, maka lebih pahala. Tuan-tuan bos sekalian, insya-Allah bulan depan pula nu ada rezeki kita main sambung tajuk waktu subuh ni, waktu fadilat itu apa, waktu ikhtiar itu apa, waktu makruh itu apa, waktu haram itu apa, dan tidak ada waktu uzur untuk subuh apa maknanya. Itu silibus kita untuk bulan hadapan insya-Allah taala. Lepas tu kita akan masuk ke syarat sembahyang tuan. Lepas ni kita akan bincang syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang.
syarat sah semayang. Lepas tu kita akan masuk tajuk rukun semayang. Habis rukun semayang kita akan masuk sunat semayang. Sunat sebelum semayang, sunat dalam semayang, sunat lepas semayang. Lepas tu kita akan baca semayang sunat. Campak tuan. Panjang lagi lah tuan-tuan, tu mungkin tahun depan. Nah, insya-Allah taala. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر وما بطن. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسل إلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.